A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bertemu lagi kita di siri Qalbil Quran yang ke-19. Kali ini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk meneliti penggunaan kata zauj dan imra'ah di dalam Al-Quran. Kerana para mufassirin menyebut tidak ada persamaan kalimat di dalam Al-Quran. Walaupun nampak hampir sama maksudnya, tetapi berbeza. Zauj bermakna pasangan, imra'ah bermakna perempuan. Jadi kadang-kadang diguna zauj, kadang-kadang diguna imra'ah kepada perempuan. Yang mengatakan bahawa tidak ada persamaan pada kata-kata Al-Quran, lafaz Al-Quran ini tidak ada persamaan walaupun nampak hampir dekat. Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Asfahani, Zamakhsyari, Tabari, Zarkashi, Ibn Atiyah Al-Andalusi, mereka kata ada mutaraduf, tidak ada persamaan kata di dalam Al-Quran. Pasti ada sesuatu yang membezakan. Mari kita teliti penggunaan zauj dan imra'ah di dalam Al-Quran. Zauj, pasangan, mungkin lelaki. Yang dimasukkan dengan pasangan itu mungkin lelaki. Zauj juga mungkin imra'ah. Itu kita dah letak nombor Baqarah ayat 230, Baqarah ayat 35. Mungkin zauj itu adalah zaujain, diguna kepada dua-dua, lelaki dan perempuan. Surah Najm ayat 45. Azwaj, pasangan-pasangan. Mungkin pasangan-pasangan ini diguna kepada perempuan, An-Nisa. Boleh rujuk Al-Ahzab ayat 4. Dan azwaj ini diguna juga kepada lelaki. Pasangan-pasangan mereka di kalangan lelaki, tapi tetap guna azwaj. Sama. Untuk perempuan dan untuk lelaki, kalimat dia tetap azwaj. Kerana zauj ini dia tidak ada jantan, tidak ada betina. Yang kata pasangan ini, dia mungkin jantan, mungkin betina. Al-Baqarah ayat 232. Mungkin lelaki, mungkin perempuan pasangannya. Yang dikatakan zauj ini, mungkin pasangan itu pasangan orang. Mungkin pasangan binatang. Yang naik ke kapal Nabi Nuh, juga pasangan-pasangan. Binatang pun dipanggil pasangan. Kasut pun dipanggil pasangan. Bulan bintang pun dipanggil pasangan. Yang penting saling lengkap melengkapi. Jadi zauj ini kalau dengan isterinya, suami dan isteri lengkap, saling serasi, itu dipanggil zauj. Tetapi kalau tak serasi, nanti dipanggil imra'ah. Mari kita teliti. Al-mar'ah takunu zaujan. Bila perempuan dipanggil zauj, pasangan di dalam Al-Quran. Jika perkahwinannya itu sempurna di antara keduanya. Pertama, imra'ah akan dipanggil zauj. Tidak lagi dipanggil imra'ah, dipanggil zauj. Itu pasangan dia. Kerana keserasian. Yang kedua, kerana tidak ada khilaf dari sudut agama, jinsi ataupun nafsi. Dari sudut agama tidak ada masalah, dari sudut hubungan suami isteri tidak ada masalah, dari sudut kejiwaan psikologi juga tidak ada masalah. Itu akan dipanggil zauj. Jika tidak, Al-Quran akan menggunakan imra'ah. Seperti imra'atu Lut, imra'atu Nuh, kerana mereka engkar kepada Nuh dari sudut keserasian. Agama tidak serasi, perkahwinan pun ada masalah, psikologi pun ada masalah. Mari kita lihat ayat-ayat berikut. Contoh pasangan yang cocok dari sudut agama, perkahwinan, psikologi. Tiga-tiga ini ada keserasian. Allah Ta'ala akan menggunakan zauj. Contohnya, Hawa adalah zauj kepada Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Al-Baqarah ayat 35. Hawa dipanggil zauj kepada Adam. Begitu juga isteri-isteri Nabi Muhammad dalam Al-Ahzab ayat 6. Kerana keserasian dari sudut agama, dari sudut hubungan perkahwinan dan psikologinya tidak ada masalah. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Azwajuhu, isteri-isterinya, pasangan-pasangannya. Tidak zaujuhu, azwaj, jamak, menandakan bahawa Rasulullah serasi tiga-tiga elemen ini dengan seluruh isterinya. Masya Allah. Contoh pasangan yang tidak cocok, tidak serasi di dalam Al-Quran, lalu Al-Quran menggunakan imra'ah. Mereka pasangan suami isteri, tetapi diguna imra'ah. Kenapa? Kerana tidak serasi di dalam di antara tiga perkara tadi, iaitu serasi dari sudut perkahwinan, dari sudut agama, dari sudut psikologi. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ dalam surah Tahrim ayat 10 ayat 11. Allah Ta'ala datangkan perumpamaan kepada orang-orang yang kafir. Orang-orang yang kafir ni, imra'ata Nuh, dia guna imra'ah, tak guna zauj Nuh, tak guna zauj Lut, tapi guna imra'ah Nuh, imra'ah Lut. Begitu juga daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata Fir'aun. Kerana dari sudut agama, dari sudut psikologi, rasa tak puas hati, rasa tidak ada keserasian di antara suami dan isteri, lalu Allah Ta'ala akan menggunakan imra'ah. Contoh tidak cocok, kemudian jadi cocok dan serasi. Ini luar biasa dalam kisah ini, kisah Nabi Zakaria dan isterinya. Di awal ayat, sebelum punya anak, Allah Ta'ala menggunakan imra'ah. Kerana dari sudut psikologi, Nabi Zakaria sentiasa mengadu kepada Allah, dia nak anak. Isteri dia akhiran, mandul. Jadi Maryam ayat 5 hingga ayat 8 ada dua kali disebut imra'ah di situ. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira. Imra'ah. Nabi Zakaria mengadu isterinya, dia tak panggil zauji, dia panggil imra'ati. Begitu juga ayat yang ke-8. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imra'ati aqira. Masih mengguna imra'ah. Ini dalam surah Maryam ayat 5 hingga 8. Kemudian setelah di dalam surah Al-Imran ini masih belum dapat anak. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibaru wa imra'ati aqir. Nabi Zakaria masih mengadu kepada Allah dalam surah Ali Imran ayat 40. Dia masih mengatakan isterinya aqir. Lalu ketika Allah Ta'ala membisyarahkan berita gembira kepada Nabi Zakaria akan dapat anak Yahya, tapi lepas dapat anak, dibaiki oleh Allah isterinya, dapat anak, baru dipanggil zauj. Ni dalam surah Al-Anbiya ayat 90. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin fastajabna lahu, kami terima permintaannya, kami istijabah doanya. Wa wahabna lahu Yahya, kami pun beri kepada dia Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, kami baiki isterinya. Masalah yang ada kepada isterinya itu dibaiki oleh Allah. Ketika ini Allah Ta'ala memakai zaujah. Setelah selesai, ulama kata setelah dapat anak itu, barulah jiwa Zakaria
tenang, serasi betul dengan isteri dia. Kalau tidak, dari sudut psikologinya, dari sudut agama tak ada masalah, dari sudut perkahwinan tak ada masalah, tapi dari sudut psikologinya terganggu. Kerana dia sangat menginginkan zuriat daripada isterinya ini. Lalu melalui paparan ini, fahamlah kita bahawa Al-Quran amat teliti dengan penggunaan kalimat. Setiap kalimat dan kata yang digunakan pasti punya maksud dan makna tersendiri. Tidak akan sama dengan kata yang seerti dengannya. Isteri Nabi Zakaria AS disebut Imra'ah sebelum melahirkan Yahya AS. Tapi disebut Zawj bila sudah melahirkan Yahya AS. Kerana sempurnalah keserasian di antara mereka. Inilah kehebatan Al-Quran. I'jaz, penggunaan kalimat yang dekat tetapi membawa maksud yang berbeza dengan tujuan berbeza digunakan. Sebab itu hampir sebahagian besar ulama mengatakan tidak ada lafaz Al-Quran yang ada maksud sama. Ini yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga bermanfaat sehingga bertemu lagi di Qalbil Quran seterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah turunkan rahmat Quran, jadikan Quran cahaya petunjuk kebenaran. Allah ingatkan kami semua yang kamilah, berikan ilmu yang bermanfaat. Jadikan Quran bacaan yang kami cinta di malam dan siang.